Silakan. Ini sebenarnya saya nak panjangkan apa yang Samsul Debat selalu kongsikan tentang ada seorang hamba Allah di Malaysia ini yang membina masjid di Seremban. Satu Seremban 2, satu di Bandar Sendayan, Bandar Sendayan. Masjid tu dibeli tanah dia harga 6 juta lebih. Dua-dua 6 juta, 6 juta setengah. Dan masjid yang cantik tu ya? Masjid yang cantik tu, yang viral tu. Ya, yang viral. Kan. Jadi dia membina masjid yang kedua tu hampir 200 juta. 200 juta. Dalam dia macam Masjid Nabawi. Subhanallah. Masya Allah tuan-tuan dan puan-puan. Dan dalam masjid dia ada satu tempat yang disediakan. Dia kata kalau dia mati besok letak kat situ. Subhanallah. Jadi kalaulah kata kita di sini siapa-siapa yang ada yang dia bagi lebih, dia bolehlah booking satu tempat untuk dia besok. Jadi hijrahnya kita, tajuk pada malam ini menuju kepada apa? Rindunya kita kepada Allah dan rindunya kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk memulakan perbicaraan kata-kata yang indah yang kita harapkan daripada Syamsul Ghaugau. Ghaugau bau dia, bau syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka saya dengan segala ta'zimnya menyebut saudara Samsul untuk memulakan bicara. Silakan. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Samsul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sekali lagi ucapan terima kasih jazakallah khair kepada Al-Fadhil Ustaz Samsul. Seterusnya ahli panel, sahabat saya, adinda saya yang handsome tapi lebih tinggi daripada saya, ya, Al-Fadhil Ustaz Samsul Debat ataupun Samsul Amri bin Haji Ismail, para ustaz, para asatizah, tuan-tuan guru, puan-puan guru, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ya, Tuan Nazir Masjid ataupun pengurusi Masjid Al-Mukhlisin, Tuan Imam, tuan-tuan Bilal, para pemimpin saf kepimpinan masjid, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, ibu ayah, adik-adik, kakak-kakak, abang-abang, you guys, brother-brother, sister-sister yang saya hormati sekalian, ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pada petang ini kita dilimpahi dengan keberkatan dan juga rezeki, hujan rahmat turun pada malam hari Jumaat. Malam Jumaat pada malam ini, insya-Allah, alhamdulillah. Saya seronok apabila saya nak berkongsi tentang hujan ataupun tentang keberkatan, tentang kerahmatan. Orang Malaysia dengan orang yang bukan orang Malaysia. Baru ni Ustaz Samsul, saya menunaikan fardu haji pada tahun 2019, bukan 2020 ni. 2019 tahun lepas. Pada hari 9 hari bulan Zulhijjah, pada hari wukuf di Arafah. Masa tu panas. Pagi daripada pukul 9 sampai pukul 11 panas. Datang pukul 12, masa nak waktu khutbah Arafah tu, tiba-tiba dia datang gelap. Kan. Gelap, khutbah ni dekat luar, dia bukan dalam kemah, dekat luar. Gelap, hujan datang. Hujan datang dengan kilat peti. Kan. Orang Malaysia lari. Orang Malaysia lari. Lari ke mana? Lari masuk kemah. Tapi lain macam pula dengan orang yang berada di Mekah ataupun orang Arab. Dia kalau hujan ni duduk di luar tunggu. Pasal apa? Rupa-rupanya tuan-tuan dan puan-puan, kita ni lupa bahawa rahmat Allah ni turun bersama dengan hujan. Dan ketika hujan itulah Allah SWT menerima apa saja doa kita. Waktu yang mustajab untuk kita baca doa, antaranya ialah waktu hujan turun. Wallahu a'lam. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana yang diajukan soalan itu kepada saya tentang hijrah. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran banyak tentang hijrah. Antaranya ayat yang dibacakan oleh Al-Fadhil Ustaz Samsul sebentar tadi, dan juga akan dikongsi oleh Al-Fadhil Ustaz Samsul Debat sebentar lagi. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak kongsikan satu ayat dalam surah At-Taubah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Sadaqallahul azim. Allah berfirman, orang-orang yang beriman, yang berhijrah
dan berjihad dengan harta benda dan jiwa mereka adalah lebih tinggi darjatnya di sisi Allah. Semoga mereka itu tergolong dalam orang-orang yang berjaya. Maha benarlah firman Allah SWT, surah At-Taubah ayat ke-20. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, saya bukan ustaz. Biasanya orang nak tanya tentang soalan-soalan begini, orang ajukan kepada para orang-orang alim ulama, ustaz-ustaz. Saya nak kongsikan beberapa pengalaman dan juga beberapa yang saya lalui ketika tentang hijrah. Ustaz Samsul juga tadi bagi tahu tentang hijrah. Kalau kita hijrah kerana perempuan, kita dapat perempuan. Kalau kita hijrah kerana kita nak harta, kita dapat harta. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kita ini dalam perjalanan kita nak menuju hijrah ke satu tempat. Apa dia? Kita berubah, berpindah. Kalau dulu kita hidup seorang dan tahun ini kita kahwin, itu juga hijrah. Kalau dulu kita duduk di kampung, sekarang kita berada di Ceras, itu juga hijrah. Kalau dulu kita tinggal berdua, kita dapat anak seorang, itu juga berhijrah. Dan juga satu lagi penghijrahan tuan-tuan dan puan-puan yang kita tak perasan, bahawa kita ini berhijrah. Allah hijrahkan kita melalui 5 alam. Alam yang pertama, Allah hijrahkan kita berada di alam roh. Seterusnya Allah hijrahkan kita berada di alam rahim ibu dan ibu kita. Kita berhijrah lagi, kita berada di alam dunia. Kita berhijrah lagi, nanti kita akan berada di alam baqa. Dan seterusnya nanti tuan-tuan dan puan-puan, kita akan berhijrah ke alam yang kelima, yaitu alam akhirat. Dan tuan-tuan dan puan-puan, kita lalui sekarang ini, kita berada di alam yang ketiga. Alam yang ketiga, yaitu alam dunia. Dan alam dunia ini tuan-tuan dan puan-puan penuh dengan ujian dan juga cobaan. Beruntunglah kita Ustaz Samsul, kerana kita ini dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala berada di akhir zaman. Beruntunglah kita tuan-tuan dan puan-puan, kerana kita dipilih oleh Allah untuk menjadi apa? Menjadi umat Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan-tuan dan puan-puan, kita ini juga beruntung kerana apa? Kerana kita ada satu kitab yang paling mulia, mukjizat yang paling mulia, yang kekal hingga ke hari akhirat, yaitu kita ada kitab Al-Quran yang istimewa diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita baca hari-hari. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, saya sebut tadi ujian. Apa ujian dia tuan-tuan dan puan-puan? Ujian kita sebagai umat akhir zaman sekarang ini memang amat orang kata banyak, bukan mudah. Contohnya tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ini kita berada di tahun 2020. Untung kita yang berada di hadapan ni tuan-tuan dan puan-puan tak sama dengan anak-anak kita yang berada di luar. Zaman kita dulu, kita membesar, kita tak ada Facebook. Tadi Ustaz Samsul bagi tahu boleh aktifkan Instagram, boleh aktifkan apa lagi, WhatsApp, boleh kongsi macam-macam dalam media sosial. Untung kita dulu tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh belajar sebab kita tak ada benda-benda tadi. Tapi sekarang tuan-tuan dan puan-puan, Allah uji anak cucu cicit kita. Bila Allah uji anak cucu cicit kita, maka ujian itu juga kepada kita. Kalau kita biarkan tuan-tuan dan puan-puan, Allahu Akbar, maka kita akan banyak memikirkan soal dunia dan kita kurang soal akhirat. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, saya adalah seorang selebriti. Saya adalah seorang pelakon. Saya adalah seorang pengacara. Kenapa saya jadi itu? Kerana tuan-tuan dan puan-puan, saya dibesarkan dan saya melihat dalam keadaan orang sukakan hiburan. Ketika zaman saya dibesarkan tuan-tuan dan puan-puan, orang-orang mengagung-agungkan selebriti. Saya pun juga selebriti. Saya suka mentengok orang yang terkenal. Contoh tuan-tuan dan puan-puan, zaman saya dibesarkan, zaman saya lahir tahun 60-an. Tuan-tuan, zaman 60-an tak ada Facebook, tak ada WhatsApp, tak ada apa. Tapi masa itu pun orang suka irama pop ye-ye. Irama pop ye-ye ini menjadi pujaan. Ting 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 ting. Susana, Zunika adikku sayang. Sampai 70-an tuan-tuan dan puan-puan, dia datang pula irama pop. Ting 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 ting. Ku gembira di sampingmu, tiap waktu disayangi. Masuk 80-an tuan-tuan dan puan-puan, irama pop itu tinggal. Apa pula jadi? Jadinya pujaan yang menjadi pujaan ramai jutaan orang di Malaysia ketika itu ialah irama rock and roll tuan-tuan. Andai
dipisah. Samsul dapat jeling aku je. Laut dan pantai. Oh, masa tu rambut panjang Ustaz. Kan? Dengan gaya seluar ketatnya, baju ketatnya tuan-tuan dan puan-puan. Seluar londe, pakel besar dekat sini, pakai baju gambar Iron Maiden dan sebagainya tuan-tuan dan puan-puan. Itu zaman 80-an. Masuk 90-an tuan-tuan dan puan-puan, datang irama rap. Ke tepi, kekasih sudah kembali. Awas parap, awas gerak langkahmu. Oh, Fiona, Fiona. Terciptalah irama cinta ini hanyalah untukku. Wow, kan? Dan mereka tuan-tuan dan puan-puan ketika sekarang ini pun berubah. Daripada zaman 60-an, 70-an, 80-an, 90-an, sekarang tahun 2020 tuan-tuan. 2020 dan masa berubah daripada zaman rekod, cartridge, kaset, CD dan apa yang saya sebut tadi tuan-tuan dan puan-puan dah tinggal sejarah. Tak ada. Apa yang ada sekarang tuan-tuan dan puan-puan semuanya ada daripada telefon pintar. Handphone. Dan kita boleh tengok tuan-tuan dan puan-puan, dalam ni saya tengok adik yang baju biru tu tuan-tuan. Adik yang baju biru, ayah dia dengar kat sini, dibawa datang masjid. Dia pegang apa tuan-tuan? Dia pegang telefon. Handphone. Dan zaman sekarang tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh tengok anak-anak kita pegang telefon, berapa banyak dia pegang telefon, berapa banyak dia pegang Al-Quran. Hadirat-hadirat tuan-tuan dan puan-puan, soalan yang diajukan kepada saya pada malam ini ialah tentang macam mana kita nak lahirkan kecintaan kita kepada Nabi dan juga kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, ayuh, jangan dilihat siapa yang menyampaikan, tapi dengarlah apa yang bakal saya sampaikan. Tentang hijrah tuan-tuan dan puan-puan, kita nak bawa kita dekat kepada Allah SWT, saya bagi 3 tips. Pertama tuan-tuan, kalau kita betul-betul sayangkan Nabi, sayangkan Allah tuan-tuan dan puan-puan, saya dalam dunia hiburan banyak benda. Dulu saya cerita tentang populariti. Hari ni saya nak cepat, sebab apa? Sebab populariti kita nak tengok malam ni cerita bidadari kurniaan Tuhan. Oh, siapa dia? Zul Arifin dengan Mira Filza. Oh, sebab apa? Kita dah lock dalam ni, kalau kita tak tengok rugi. Kan? Ataupun dulu pukul 7 mesti balik. Sebab apa? Nak tengok 7 hari mencintaiku. Nak tengok Mak Leha. Sebab apa? Sebab kita lock dalam hati kita, kita nak tengok. Kenapa? Kita sayang, kalau kita miss rugi. Maka tuan-tuan dan puan-puan, pertama, kalau kita nak hijrah menuju Allah, menuju Rasulullah, pertama, ubah diri kita sendiri. Ubah diri dulu. Kalau diri kita tak ubah tuan-tuan dan puan-puan, bukan kata tak dapat, tapi dia tak jadi. Ubah diri dulu. Kalau diri kita dulu tak pakai jubah, hari ni kita cuba pakai jubah. Kalau dulu tak main masjid, hari ni kita main masjid. Dulu kita tak kawan dengan orang soleh, hari ni kita cari orang kawan-kawan yang soleh. Kalau hari ni kita tak dapat apa yang kita tak dapat dulu tuan-tuan dan puan-puan, kali ni, hari ni kita cari apa yang kita nak dapat supaya kita dekat dengan Nabi dan juga dekat dengan Allah. Kedua, ubah kawan-kawan. Kedua tuan-tuan dan puan-puan, ubah kawan-kawan. Kalau dulu tuan-tuan kita berkawan dengan kawan-kawan yang suka pergi karaoke, maka kali ini tuan-tuan dan puan-puan, ayuh kita cari kawan-kawan yang boleh bawa kita datang ke masjid, bawa datang ke majlis ilmu, selalu ingatkan kita tentang mati. Cari kawan-kawan. Jangan cari kawan-kawan yang gaduh. Cari kawan-kawan yang boleh mengingatkan kita. Saya dengan Samsul Debat ni tuan-tuan dan puan-puan kenal tak sengaja. Kami hari ni 3 Samsul. Sepatutnya kan tuan-tuan dan puan-puan hari ni kena ada 4 Samsul. Ada kalau nak. Yang mana? Ada. Yang mana? Ada lagi Samsul. Ada lagi Samsul. Ada. Kalau ikut jumlah dalam kitab Tajul Muluk, ada 17,869 orang Samsul di atas muka bumi ini, termasuk perempuan juga ada nama Samsul. Ya? Dan minta maaf tuan-tuan dan puan-puan, semua yang nama Samsul ni saya sebut semua handsome. Nah, okey, sebenarnya tuan-tuan, patutnya hari ni ada 4 Samsul. Ayuh kita doakan kepada salah seorang Samsul yang sepatut bersama dengan kami hari ni.
ataupun hari itu, iaitu Samsul Yusuf Aslam. Dia pun diuji tuan-tuan dan perempuan, rumah tangga digoyang, dicubaan yang macam-macam. Saya pun DM dia, tanya, dia beritahu juga, ini juga ujian kepada dia. Tuan-tuan dan perempuan, hari ini bukan nak cerita siapa Samsul, apa Samsul buat. Tetapi tuan-tuan dan perempuan, ayuh kita sama-sama fikir tentang satu tadi, ubah diri. Kedua, ubah kawan-kawan. Dan ketiga, tuan-tuan dan perempuan, untuk mencari kecintaan Allah dan juga Rasulullah SAW, ubah environment. Cari environment yang baik-baik. Cari kawasan-kawasan yang baik-baik. Kalau dulu tuan-tuan dan perempuan, saya dulu bukanlah nak kata apa, saya dulu dalam dunia seni, kan? Dunia seni ni tuan-tuan dan perempuan, dia mesti duduk dekat kawasan-kawasan seni. Bila kawasan seni ni dia nak bising, kan? Dia nak bising jauh daripada masjid, azan pun tak mau dengar, kan? Apa ni, orang baca Quran pun kita tak mau dengar. Sebab apa? Nanti kalau kita nak pergi ke arah hiburan. Maka tuan-tuan dan perempuan, tiga benda ini saya lalui, saya buat satu. Maka tuan-tuan dan perempuan, saya dapat rasa perubahan dalam hidup kita. Kenapa? Kita nak impikan salah satu benda yang kita baca dalam doa, Allahumma htim lana bihusnil qatimah wala tahtim alana ya Allah bisu'il qatimah. Kita nak mati dalam keadaan yang baik-baik ya Allah, jangan matikan kita dalam keadaan yang tidak baik. Maka tuan-tuan dan perempuan, menuju kecintaan Allah SWT, cintanya Allah, cintanya Rasulullah. Tambah ni bulan Safar, bulan depan nanti kita nak sambut Maulidul Rasul, mengingatkan kita kepada Nabi SAW. Maka kita ini tuan-tuan dan perempuan, kena ada tekad, kena ada impian, kena ada satu matlamat. Cinta makhluk tak boleh bantu apa tuan-tuan. Cinta sesama makhluk mungkin kita nampak luar, nampak comel, kan? Tetapi tuan-tuan dan perempuan, cinta kepada Nabi, cinta kepada Allah boleh membantu kita nanti. Tapi tuan-tuan dan perempuan, tentang kawan tadi saya nak bagi tahu, masa lalu PKP baru-baru inilah, kita pasti ada ramai kawan. Tetapi kita boleh tahu kawan yang baik masa kita susah, kan? Masa kita PKP baru-baru ini, ada program semua batal, syuting batal, kecoh, artis semua nak telefon macam mana ni nak dapat bantuan dana, bantuan nak bayar di rumah pun tak boleh, makan pun tak boleh. Tuan-tuan, ni pun sekarang dah hari ni berapa? 260 ya. Hati-hati tuan-tuan. Tapi ketika bulan 3 baru-baru ni, 3, 4, 5, 6 tuan-tuan, 4 bulan kita tak ada apa. Saya tak ada apa-apa ni, program apa semua tak ada. Tengok Ustaz Samsul Debat buat live rata, keliling rumah dia, tengok muka dia aja dalam TV, dalam apa ni, telefon. Tuan-tuan, saya seronok dapat kawan yang baik macam Samsul Debat ni. Satu-satunya sahabat yang telefon, bang, dia kata, bang dah makan belum? Soalan bunyi macam kelakar tuan-tuan. Dah makan belum? Dah. Ni ke mana ni bang? Nak cari kepek sikit, kan? Cari kepek, okey abang boleh makan lah tu. Sebab dia kata saya risau, abang ni tak makan lagi ke, tak ada kerja ke, tak ada apa. Kalau ni apa-apa bagi tahu. Maka tuan-tuan dan perempuan, antara 3 yang saya sebut tadi, ubah, cari kawan-kawan tuan-tuan dan perempuan yang selalu bertanya kita tentang apa saja, walaupun tentang makan, walaupun tentang minum, walaupun tentang apa belanja, tentang nak enjoy gelak-gelak, ha-ha sikit-sikit. Maka tuan-tuan dan perempuan, 1, 2, 3 tadi pasti insya-Allah tuan-tuan dan perempuan akan dapat kita rasakan bahawa membawa kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah SAW. Baik tuan-tuan dan perempuan, nanti di pusingan yang seterusnya insya-Allah saya akan sambung lagi tentang melahirkan rasa kecintaan kita kepada Nabi dan juga kepada Allah SWT. Saya rasa tuan-tuan dan perempuan sedang menunggu Abang Samsul Debat kita hari ini. Kami ini minta maaf, saya pun minta maaf keluar awal, tapi bila datang hari ini pula hujan, jalan pun agak jam, kelang kabut juga. Tetapi terima kasihlah kepada Masjid Al-Mukhlisin yang sudi menjemput saya, sudi menjemput Samsul Debat untuk kita sama-sama berkongsi pengalaman dan juga sedikit mutiara kata ilmu. Sebenarnya untuk mengubah diri juga, menambah iman diri sendiri. Kadang-kadang iman kita naik, kadang-kadang iman kita turun. Apabila kita berkongsi ni tuan-tuan dan perempuan, macam saya orang yang lemah, tapi saya dapat sedikit orang kata masuk dalam majlis ilmu ni, masuk ilmu untuk
sama-sama menambahkan iman dalam dada kita. Wallahu alam. Insyaallah kita akan jumpa lagi di pusingan yang kedua. Wallahu alam. Insyaallah. Dia tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, Samsul Gaurau ni pertama kali saya jumpa dia dekat mana tuan-tuan? Dekat airport. Dia balik daripada Sarawak, ambil barang keluar, bingkai kayu. Bingkai kayu tu rosak sedikit dan dia memang kecewa kerana rosak di bingkai kayu yang dia cantik yang dia bawa daripada Sarawak. Itu pertama kali saya kenal dekat dia. Mungkin dia dah lupa ataupun mungkin dia ingat. Dan Ustaz Samsul Amri yang sebelah sana tu, yang tak kurang juga handsome. Dia orang ni sama-sama handsome tuan-tuan. Saya kenal dia juga tidak sengaja, tapi kami sama-sama menjadi hakim dalam pertandingan pidato peringkat kebangsaan. Jadi sebelum saya nak bertanya kepada Samsul Amri, Ustaz Samsul Amri, saya nak supaya pandang sikit ke belah kanan. Yang baju hijau yang juga tak kurang handsome, itu Tan Sri pengurusi kami. Yang baju putih macam jago silat kebangsaan itu Datuk Seri timbalan pengurusi kami. Jadi yang keliling dia tu belakang-belakang tu semua yang duduk atas kerusi kat tiang, itu panglima-panglima kami di masjid ini. Yang kalau tak ada dia orang ni, maka teranglah masjid kami. Jadi ya Syekh Samsul Amri, bila saudara Samsul Gaurau menyebutkan tadi tentang perubahan, tentang menuju dan mendambakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan bila Allah Taala sebutlah Al-Quran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah, sudah tentu dalam proses itu banyak cabaran-cabarannya. Jadi sebenarnya pada malam ni kita nak dapat kasih sayang Allah, nak rindu Allah, nak cinta Allah, nak kasih Nabi ni, nak mula daripada mana ni? Nak start daripada mana? Kan? Macam Syamsul Gaurau, dia memang dah dihadiahkan, tiba-tiba aja berubah jadi Syekh Syamsul Gaurau, kan? Jadi yang lain ni nak mula daripada mana? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Syamsul. Dia paling handsome sekali kalangan Syamsul. Sebab dia yang satu emas tak buka. Jadi dia tak nak declare ketampanan dia ke orang lain. Abang Syamsul dengan baju kuning tu sebab dia kena duduk tengah. Baju dia paling torang sekali. Jadi Syamsul yang paling bongsu duduklah kanan sekali. Kepada Datuk-Datuk Panglima tadi, Tan Sri, Datuk Sri, terima kasih banyak kerana memberi peluang pada malam ini. Soalan yang cukup baik, nak mula ke mana? Ini soalan yang paling best sekali. Bila sebut tentang perubahan, hijrah ke arah cintakan Nabi, cintakan Allah dan Rasul. Jadi soalan-soalan yang biasa ditanya, pertama, apa? Soalan pertama, apa? Hijrah tu apa? Ada yang cakap hijrah tu ini, ada hijrah tu berubah, ada cakap hijrah tu berpindah. So kita tahu dah, hijrah tu tiap-tiap tahun dah kita dengar ceramah. Hijrah ini berpindah daripada satu tempat ke tempat yang lain. Dari segi istilah merujuk kepada penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Makkah ke Madinah. Itu apa? Jadi sebenarnya, dan Nabi sebut juga, Nabi jawab persoalan hijrah tu, Nabi kata tak ada lagi dah penghijrahan selepas Fatu Makkah, tak ada lagi dah. Yang ada cuma niat dan jihad. Nak mengabarkan kat kita ni, niat pun susah, jihad pun susah sebenarnya. Kalau betul niat tu senang, niat ajalah, bukan susah mana. Kalau betul niat tu senang, kenapa bila kita suruh orang tu berubah, dalam hati niat pun tak terjangkau hati dia nak niatkan benda dia nak ubah. Contoh, kau berhentilah merokok, marah dia. So berhenti merokok, apa hal pula tu? Kan? Tak ada masalah pun aku merokok sama ni. Contohlah.
Kadang-kadang kan cakap, kau ni kurang lah makan. Banyak benda makan, apa pula salah kau ni makan? Kadang dia cakap itu. Kan? Jadi, pertamanya manusia ni kenapa dia tak nak berubah? Kan? Bukannya dia tak mau berubah. Rupa-rupanya dia tak nampak sebab kenapa dia perlu berubah. Macam tadi kita tengok balik kan, Abang Samsul Rarau kata cerita tentang bermula dengan diri sendiri. Itu bermula dengan siapa? Bermula dengan diri sendiri. Bermula kat mana? Dengan niat tu. Nak mula kat mana? Dengan niat. Nabi beritahu, inna a'malu binniyat. Salah satu amal pekerjaan bermula dengan niat. Macam kita boleh handphone. Benda pertama sekali yang kita akan usik dekat handphone kita, nombor satu sekali adalah kita akan usik bab setting. Volume nak kuat mana, kan? Skrin ni nak torang mana, brightness tu paling torang sekali. Tulisan nak pakai font 52 tu bukan tak nampak, buta dah tu. Kan? Kemudian assign ringtone pula. Tan Sri dia tahu dah pengusi telefon. Kan? Oh, bini yang telefon. Bunyi rimau lah tak. Bayangkan tu. Jadi setting tu, soalan saya nak tanya, setting ni kita usik hari-hari tak? Tak, hari pertama je. Tapi bila kita tengok, apa salah kelabu lah, skrin ni tak nampak ni, kita akan betulkan balik setting tu. Macam tu juga dengan niat kita. Tapi kalau niat daripada hari pertama kita nak berubah tak betul, sampai bila-bila kita tak boleh betulkan. Dan niat itu pula membawa kepada bagaimana kita nak mengubahnya. Bagaimana kita nak berubah. Nak jadi orang yang cintakan kepada Allah dan Rasul. Caranya adalah dengan cara sayang Nabi. Caranya adalah dengan kita taat kepada perintah Allah. Jaga 7 perkara. Jaga 7 perkara. Abu Lais As-Samarkandi kata, pertama, jaga dari segi lisan kita cakap yang baik-baik. Jaga dari segi mata kita pandang yang elok-elok. Jaga hati kita berprasangka yang baik-baik. Benda tu yang paling payah nak ubah dalam masyarakat kita. Ada ya benda tak elok nak pandang ke orang. Kan? Nampak orang lah, tengok tu baru sampai. Sebelum ni tak pernah datang masjid ni. Nampak? Ada ya benda nak cakap pasal orang. Kan? Bila dah terlampau biasa bercakap benda tak elok, benda tu dah jadi kelaziman. Akhirnya dia tak rasa benda tu salah. Itu paling bahaya sekali. Benda tu dah sebati dalam jiwa, hati dan sanubari kita. Kan? Bila cerita pasal Nabi, oh dah dongah lah. Itulah. Bila dia berceramah, dia tahu tak apalah, tahu dah. Tapi hakikatnya kita tak pernah berubah. Hati, buang perasaan tamak, buang perasaan dengki, buang perasaan sombong. Tunjuk tadi cerita PKP tadi. Saya memang telefon, bang, macam mana bang? Abang okey tak? Abang okey tak? Tanya, bukan ada apa pun. Saya tak ada rasa apa, tak tahulah Abang Samsul dia ingat sangat yang saya call tu. Sebab tak ada orang lain call. Tak, bukannya apa. Memang dalam keadaan itu semua tengah takut. Macam-macam. Akhirnya kita terlupa. Banyak betul pengajaran Allah bagi kat kita. Masa tu Tan Sri ke, Samsul Debat ke, tak kisah siapa. Sampai pasaraya beratur. Beratur. Pakai mask, lomeh beratur pakai mask. Masuk dalam barang dah habis, badan kau. Awal tahun tampah baju Melayu, nak sombong. Oh, baju aku butang ni kalau pasang dengan rantai. Hoi, bolang ni color lain pula, color tangan. Kizap. Ini kalau pakai pagi raya, buntang orang tengok ni. Sekali PKP, tak ada pihak pakai dah. Yang padan muka. Masuk dalam Facebook pun orang pun tak tahu tu baju baru ke baju lama. Orang tak tahu. Jadi hati kita tak payah sombong, tak payah dengki-dengki. Itu benda pun, bab setting pun payah. Tapi itulah dia permulaan yang kita kena tengok. Hati. Kemudian perut kita, jangan ambil benda-benda yang haram. Cari rezeki yang halal. Tangan kita, bantu masyarakat. Macam ni kan, baik programnya. Dah bantu clearkan, bersihkan kawasan. Sebab dijangka malam ni ramai. Ramai. Kan? Subuh pun sekarang sampai belakang semenjak penjarakan sosial. Kan? Mana kata? Semua akan ambil peranan masing-masing. Sikit-sikit. Tadi tak dengar, kena ulang balik ke? Tak ada ulangan. Dan begitu juga jaga langkah kita. Langkah tempat-tempat yang baik. Dulu rasa borek, malulah nak pergi masjid. Kawan cakap apa pula? Kita ubah. Dan begitu juga yang ketujuhnya, jaga ketaatan kita kepada Allah dan Rasul.
Syekh, kalau kita bagi laluan sedikit Boleh. pada azan. Boleh, azan ya. ولا حول ولا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا مولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم أوردنا حوضه الشريف. اللهم اسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Ulang semula Syekh. Masanya bukan isinya. Masanya berulang. 20 minit lagi Syekh. Jadi 20 minit ni panjang pula. Jadi makna kata, dalam hal ini makna kata perubahan yang kita nak buat ini, perubahan yang kita nak buat balik kepada niat kita. Kadang sayang sekali banyak benda-benda baik yang kita buat dah, kita buat. Tetapi apabila niat kita tu tak ikut sama, maka rugilah kita. Setting tu nak kena betul kan? Niat kita apa? Niat kerana Allah. Dalam surah An-Nisa ayat 100 Allah beritahu wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardh muraghaman katsira wa sa'ah. Barang siapa yang berhijrah berubah niatnya kerana Allah di jalan Allah, maka dia akan mendapati bumi Allah ni tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Jadi balik pada niat. Kadang-kadang kita ambil air ambil cawan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ada bismillah dengan nama Allah, tapi sejauh mana dengan nama Allah tu betul-betul terbit kat hati kita. Kadang kita sebut bismillah minum, bismillah makan, bismillah buka pintu, bismillah start enjin kita, bismillah bawa motor. Tetapi sejauh mana hadirnya dengan nama Allah tu dalam hati kita. Sudah hanya dia jadi prosedur semata-mata. Sayang abang tak? Sayang abang juga prosedur. Dia tak betul-betul terbit daripada hati dan perasaan dia. Sebab kita kena ingat hidup kita di dunia ni sementara. Bila
datang je coronavirus dalam kehidupan kita ni, sebenarnya Nabi dah pesan dah dulu. Bila berlaku wabak, jangan sekali-kali kamu tinggalkan kawasan wabak atau pergi ke kawasan wabak. Mengingatkan kita, hebatnya agama kita, Nabi dah ajar dulu lagi pasal wabak. Tak kira lah apa benda wabak datang sekalipun, apa nama sekalipun, Nabi dah beritahu. Rupanya roadblock yang kita buat sekatan jalan ni semua memang dah ikut apa yang Nabi pesan nak kawal manusia ni pergerakan dia. Dia macam mulut gonggok lah, banyak mikrofon ni lah. Apalah, janji dongak. Jadi makna kata, itulah keadaan dia. Betapa sementaranya. Dan kita tengok bila orang dijangkiti penyakit ni, bila positif saja, dia ada tempoh hingga 14 hari untuk decide. Tentukan keadaan dia punya ketahanan diri dia, sama dia boleh bertahan ataupun dia gagal dalam perjuangan dia. Jadi kita tu tak kira siapa, muda tua, miskin kaya, kecil besar tua, tak kira. Tak kira negara pula tu. Seluruh segenap dunia kena. Tak ada siapa boleh bangga negara kita tak ada. Tak, semua kena. Australia pernah jadi macam kita. Turun kes sikit. Tiba-tiba zap 200 lebih setiap hari. Akhirnya dia lockdown. Dan kita bila dah cacah 200 lebih, kita patut risau. Kita patut risau. Sebab bangsa kita ni, bangsa Malaysia ni, perangai memang ambil ringan. Bayang letak selotip ke tak letak selotip ke, pangkah tak pangkah kat kedai makan, apa dia peduli, janji menterdarah habis tu. Kan? Datang Kementerian Kesihatan kan baru tergegeh cari emas. Semalam kat Bahau, saya kebetulan duduk datang rumah mahal ni, rupa dia cek tak apa ada emas. Saya baik tengah menyuap. Bola kan? Terpaksa kontrol. Tu sebab jangan ambil ringan. Dalam hidup kita ni, Allah siapkan, dikatakan ada 99 perangkap kematian untuk kita. 99 perangkap kematian. Ada orang accident, sebelah kita, zap lah sikit lagi, nasib baik dia bukan aku. Bab kipeh jatuh lah, ilah. Dalam banyak-banyak kipeh tu dah dengar bunyi Tadi kita duduk situ dah tukar sebelah-nya. Kan kita tukar sebelah sini, kerana meja tu panjang sikit, rupanya bawah tu jatuh, kena orang tu meninggal. Sebelah kita. Kat kampung mak saya dulu pernah berlaku kes tanah runtuh, habis tahu mana rumah-rumah tu keliling tu. Ada satu rumah tu agak elok, orang dalam rumah tu tak ada apa-apa. Dan satu dalam bomba korek tanah-tanah yang tadi, terkeluar tangan budak tu macam ni. Keluar hidup budak tu, buka sampai muka, lepeh dapat budak tu bernapeh. Makna budak tu pun terlepeh satu lagi perangkat kematian. Kita pergi berlima, berenam, bertujuh, terojum dalam sungai tu. Yang seorang tu pula masuk ke pusai, mati. Kita juga terlepeh pada perangkat kematian. 99 perangkat kematian. Dalam banyak-banyak perangkat kematian, ada satu perangkap yang kita tak boleh lepeh. Namanya perangkap usia tua. Jadi siapa yang dah tua tu berbanggalah. Sebab sampai capai. Yang bercakap ni belum tahu lagi. Kan? Ni pun belum tahu lagi. Belum tahu. Kan? Bila dah capai itu satu pencapaian sebenarnya. Allah sayangkan kita, bagi peluang kat kita. Malam tadi tidur. Kan? Sampai tengoklah Chelsea kalah, sampai tengok Tottenham kalah, macam-macam tim kalah malam tadi. Tolong tak sampai minta panjang umur, tapi pagi tadi hidup lagi. Mana Allah sayangkan kita. Tak minta pun Allah bagi. Dan dalam pada tu sebenarnya Nabi dah hajar kita. Jangan panjang cita-cita, Nabi kata. Jangan panjang cita-cita. Kalau kamu hidup sebelah pagi, jangan cita-cita hidup petang. Kalau hidup petang, jangan cita-cita hidup malam. Hidup malam, jangan cita-cita hidup esok. Jadi bagaimana nak merubah? Balik kepada asas, niat dan jihad. Jihad ni macam mana? Soalan ni pula. Perjuangan ni macam mana? Perjuangan untuk melaksanakan. Apa halangan? Halangan dia adalah SS nama dia. Bukannya 2 Samsul, bukan 3 Samsul. SS ni adalah support system. Support system ni lah yang paling banyak menjahanamkan perubahan daripada berlaku. Orang ni nak berubah, aku ingat aku nak kurus lah. Tak payahlah. Kau kalau dah gomok tu gomok jugalah. Iya dah. Aku ingat
Aku nak pergi semayang lah kat masjid. Tak payahlah, kau sekejap je. Lepas 2 hari, 3 hari, hilang lah kau. Aku ingat, aku nak belajar mengaji. Tak payah, kita dah tua-tua ni susah nak dapat. Koreh dah hati kau tu, tak payahlah nak mengaji-ngaji. Allah tahu dah, kau tu nak masuk syurga tu, kau dah bertobat tu cukup. Dia pula mengajar orang. Support system. Tapi kalau support system yang baik, aku ingat aku nak kurus badan. Bagus, nanti aku ajar kau. Aku pun ada tips dia. Aku dulu pun badan aku besar, aku boleh kurangkan dengan cara, ya aku boleh ke ada. Nanti aku share kau macam mana, apa benda-benda yang boleh makan, apa benda tak boleh makan. InsyaAllah 2 minggu dah boleh kurus. 2 minggu biar betik. Betul. Aku ingat aku nak mula pergi masjid. Bagus tu. Kau tahu tak ganjaran orang sembahyang kat masjid ni macam mana? Bagi galakkan. Aku ingat aku nak belajar mengaji lah, tapi aku malu. Kau jangan malu, kau pergi kat sana. Kat sana kan pelajar-pelajar semua lagi tua daripada cikgu. Pergi. Tak ada yang muda. Ya kau. Tapi aku ni lah mata dah rambut, yang sekor tu butuh pula. Kau okey tu dia tu. Dia pakai kanta betul. Betul ada. Ada pakcik tu, dia pakai kanta yang apa tu, yang tengah suluh. Satu huruf tak percaya. Jadi tak ada alasan sebenarnya. Support system ni penting. Itu sebabnya Abang Samsul sebut tadi kawan-kawan. Kalau dapat kawan-kawan dia ngajak pergi kelab malam ni, tak kepening kepala. Malam ni jom dah. Dapat kawan-kawan yang jadi memang balik nombor. Tiap-tiap minggu kono. Macam mana? Tak ke susah? Itu sebab support system, cari kawan-kawan persekitaran yang baik. Nak mengubah. Tengok Nabi. Tengok kawan-kawan Nabi. Tengok siapa. Sahabat-sahabat Nabi siapa. Macam mana ahli keluarga Nabi. Support system. Dan kalau tidak pun mereka jadi support kita, kita support mereka. Itu penting. Dan akhir sekali, kita tengok dari segi kesan. Seandainya kita tidak berubah. Seandainya kita tidak berubah menjadi daripada buruk kepada baik, baik pada lebih baik, lebih baik kepada lebih-lebih baik, maka rugilah kita. Hidup dalam dunia ni rugi. Akhirat besok, orang yang pertama sekali dia dapat syafaat tu adalah orang yang ketika di padang mahsyar dia dapat keringanan. Mudah ya. Orang lain panih badan ting sampai cair kulit sampai tenggelam dek paluh, dia relax, alhamdulillah. Amalan dia dapat syafaat Nabi. Ada orang dapat masuk syurga tanpa hisap. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan itu. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga dah masuk dalam neraka dah. Tapi sebab ada secebis keimanan daripada Allah dan Rasul, Nabi datang selamatkan kita dan pindahkan kita masuk dalam syurga serta merta. Kalau yang ketiga tu pun tak dapat, berhentilah jadi orang. Apa guna kan? Jadi itu sebab kalau kita tak berubah, kesannya yang rugi adalah kita. Berapa ramai orang yang bersesia di atas dunia ni, mencari macam-macam, sampai ketika tiba-tiba nyawanya dipanggil, dia tinjau dalam karung bekalan nak buat masuk, nak buat balik ke akhirat ni, darul akhirah yang kekal abadi. Baru dia perasan yang bekalan dia masih kosong. Masa itulah dia akan menyesali diri dia. Dan kalau kita tengok dalam surah As-Saff ayat 10, 11, 12, 13, Allah beritahu kita tentang jihad itu. Allah beritahu tentang jihad. Allah beritahu, mahukah kamu sekiranya aku tunjukkan kepada kamu satu perniagaan yang dapat membebaskan kamu daripada azab siksaan neraka yang tidak terperi sakitnya. Apakah dia? Perjuangan, jihad, membela agama Allah dengan 2 perkara. Apakah 2 perkara itu? Pertamanya dengan harta benda, dan yang keduanya diri sendiri. Jadi kalau tentang harta benda, apa sumbangan kita pada masjid? Apa sumbangan kita pada masyarakat? Dari mana duit itu kita dapat? Perjuangan mencari rezeki yang halal. Dan kemudian, apakah kelebihan dengan diri kita pula? Ubah diri kita jadi baik. Ikut akhlak Nabi. Amalkan, hidupkan sunnah Nabi. Di dalam surah As-Saff bagi tahu, kalau betul kita berjaya membela agama Allah dengan harta benda dan diri sendiri, ada 4 natijah, kesan, keuntungan yang Allah Ta'ala janjikan. Apakah dia? Yang pertama, keampunan dosa-dosa. Yang kedua, syurga adnin yang mana di bawahnya mengalir sungai-sungai. Yang ketiga, Allah akan berikan pertolongan kepada kita. Dan yang keempat, sejajar dengan perjuangan kita nak menentang penyakit COVID-19, iaitu
Allah akan memberikan kemenangan, kejayaan yang mana cepat masa berlaku. Dalam tempoh PKP ni, dalam tempoh kita masih lagi berapa orang dengan penyakit ni, banyakkan sedekah, banyakkan tolong orang. Dengar orang susah, jangan kita pening-pening kepala. Cari nombor akaun dia, transfer duit. Lagi? Macam masa surau-surau dia, kat luar tu, sibuk dengan apa? Dengan nak buat anjung ngaji dia. Kalau kita nampak kan, sumbailah sikit. Tak dapat RM1, bagi RM100. Macam tu. Macam ni kan. Malam ni kejap lagi saya difahamkan, Ustaz Samsul Nazmi akan umumkan tentang tabung masjid ni. Jangan kita buat-buat. Sebab kain pelekat memang tak ada paket, tak payah rabur-rabur macam tu. Jadi apa susah? Masing-masing bawa handphone, transfer. InsyaAllah. Belum pernah dalam sejarah membuktikan orang sedekah jadi miskin. Tak ada. Lagi kita sedekah, lagi Allah bagi ganti. Wallahu alam. Ya, macam mana yang Ustaz Samsul Amri atau Samsul Debat tadi sebut, bahawa lepas ini ataupun sekarang ini kita ada commercial break. Commercial break ialah peluang untuk tuan-tuan menambahkan keuntungan di hari akhirat. Jadi anak-anak kita sila bergerak sekarang ni dengan bekas-bekas untuk hadir ke hadapan para makmum kita ataupun para jamaah kita, supaya makna jamaah kita berpeluang untuk menambahkan keuntungan di hari akhirat. Silakan, mana adik-adik kita mana masuk sekarang? Kalau nak transfer tu boleh juga. Tapi kita sedekah ni satu bil alaniyah, dengan terang-terang. Kan? Bisir tu boleh, tak ada apa-apa. Bisir ialah dengan handphone. Tapi juga dikalakkan dengan berterang-terangan. Kan? Kalau boleh tuan-tuan, angkat duit tu angkat. Kalau 10, 10, 50, 50, 100, angkat 100. Bagi galakan kepada orang lain. Oh, pasal apa pula dia 100? Pasal apa saya tak 200? Macam tu. Kan? Tapi kalau nak surut-surut boleh je. Nak surut-surut masuk tangan kan. Masuk tangan. Jadi cepat-cepat tuan-tuan, ini peluang untuk kita menambahkan modal kita di akhirat. Ini hari ini tak nampak, esok lusa tak nampak. Nanti di hari akhirat tuan-tuan berbangga. Oh, banyak upaya modal saya. Kan? Jadi boleh tuan-tuan kita berehat dalam masa beberapa minit ni sebentar. Kenapa? Kerana memberi peluang kepada sahabat-sahabat kita untuk menambahkan saham akhirat mereka. Silakan. Mana yang tak sampai, angkat tangan supaya adik-adik ini datang kepada mereka. Kepada orang perempuan ada? Bagi motivate sikit boleh Ustaz? Boleh, silakan. Ini sebenarnya saya nak panjangkan apa yang Samsul Debat selalu kongsikan tentang ada seorang hamba Allah di Malaysia ini yang membina masjid di Seremban. Satu Seremban 2, satu di Bandar Sendayan, Bandar Sendayan. Masjid tu dibeli tanah dia harga 6 juta lebih. Dua-dua 6 juta, 6 juta setengah. Dan masjid yang cantik tu ya? Masjid yang cantik tu, yang viral tu. Ya, yang viral. Kan. Jadi dia membina masjid yang kedua tu hampir 200 juta. Dalam dia macam Masjid Nabawi. Subhanallah. Masya-Allah tuan-tuan dan puan-puan. Dan dalam masjid dia ada satu tempat yang disediakan. Dia kata kalau dia mati besok letak kat situ. Subhanallah. Jadi kalaulah kata kita di sini siapa-siapa yang ada yang dia bagi lebih, dia bolehlah booking satu tempat untuk dia besok. Ya. Kan? Siapa yang beranilah. Tapi sebelah masjid ni dah ada. Dah ada. Kot lah dia nak buat masjid ni, dah runtuh masjid ni dia buat lain. Kan? Konon kot lah kan. Tapi saya pun ada juga kawan, dia jual asam pedas dekat Melaka. Dia naik kereta BMW, kereta dia banyak, kereta dia besar dan kedai dia pun besar. Asam pedas je okey. Tapi dia kongsi dekat saya, dia kata dia tengah follow satu lori, tiba-tiba dia terdetik hati tu dia nak pergi ke tepi. Rupa-rupanya Allah gerakkan dekat tepi, dia pergi ke tepi. Kenapa? Lori tu bawa barang tu jatuh ke belakang. Dia kata, saya tanya dia kenapa jadi gitu, dia kata itulah sedekah. Sedekah boleh memanjangkan nyawa, sedekah boleh mengelakkan kita daripada berlaku malapetaka, dan sedekah juga boleh dibawa ke akhirat. Kita kena faham. Ya, Allahu Akbar. Ya. Jadi menyambung kembali perbicaraan kita, adik-adik kita dah keluar. Ya. Saya rasa Syekh Samsul Rau kita boleh menyambung terus
perjuangan kita pada malam ini. Betul. Untuk kita berkongsi sesuatu dengan para jemaah sekalian tentang apa? Tentang cara-cara, tentang bagaimana kita nak buat dalam kita nak menambahkan kerinduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kena usaha mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Usaha merindukan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya. Mungkin macam-macam cara. Ya. Kalau kita tengok ketika hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinatul Munawwarah, ada satu orang perempuan. Perempuan ini dia tak ada apa nak bagi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua orang bagi, ada bagi lembu, ada bagi kerbau, ada bagi ayam, ada bagi itik, kan? Ada macam-macam bagi. Tapi perempuan ni kata, apa aku nak bagi? Suami aku pun tak ada, kan? Lama-lama dia heret anak dia berumur 10 tahun. Perempuan ni namanya Ummu Sulaim. Dia jumpa Nabi, ya Rasulullah, aku tak ada apa nak bagi padamu ya Rasulullah, cuma aku ada anak je. Anak aku ni seorang umur 10 tahun ni, berkhidmatlah dia kepadamu wahai Rasulullah sepanjang hidup dia. Allahu Akbar. Maka Rasulullah pegang anak ini dan mendoakan moga-moga dia dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Moga-moga dia dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga diluaskan dadanya dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ketiga-tiga doa Nabi ini makbul. Allah. Anak ini akhirnya seorang yang terkenal dalam ilmu hadis, iaitu namanya Sayyidina Anas bin Malik, di mana Sayyidina Anas ini orang yang ketiga paling banyak menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diberikan kekayaan kepada dia dan dipanjangkan umurnya sampai berumur 103 tahun. Tahun 93 Hijrah, barulah Anas bin Malik meninggal dunia, merupakan sahabat yang paling akhir meninggal dunia, jadi khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang hidupnya. Allah. Jadi mungkin apa tu Samsul Gau-Gau pada malam ini yang mengharumkan semerbak bau syurga. Allahu Akbar. Teruskan dengan perkongsian pada malam ini. Silakan. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Samsul dan juga seterusnya Al-Fadhil Ustaz Samsul Debat, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, para asatizah, tuan-tuan guru, puan-puan guru, datuk-datuk, datin-datin yang saya hormati sekalian. Saya melalui fasa-fasa kehidupan yang mungkin agak berbeza dengan tuan-tuan dan puan-puan. Saya orang biasa. Tetapi Allah mengajar saya dengan apa yang kita lalui, pengalaman-pengalaman yang saya lalui. Antaranya ialah saya selalu nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan ialah kematian yang dicemburui. Kematian yang dicemburui. Kita selalu mencemburui tentang kejayaan orang kehidupan di dunia yang sementara ini. Orang pakai kereta besar. Allahu Akbar, ni macam mana dia dapat kereta besar ni? Pasal apa Allah tak bagi dekat aku kereta yang besar macam orang tu pakai? Orang tu dapat isteri lawa. Allah, pasal apa dia dapat bini lawa? Pasal apa aku dapat bini tak lawa? Sampai ada orang mengatakan, kan, tengok anak orang teringat anak sendiri. Tengok bini orang lupa bini sendiri. Kan? Sebab apa? Sebab kita ada dengki punya kita ni. Tengok orang lebih kita tak ni. Kita tak puas hati. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sepatutnya cemburu tentang apa? Cemburu tentang bagaimana orang itu mati. Bagaimana orang itu mati. Saya haji, saya pergi kali pertama tahun 2012. Seorang sahabat saya dalam bilik meninggal dunia ketika selesai melakukan haji ifrad. Haji ifrad ni dia buat haji dulu kemudian baru umrah. Kalau kita buat tamattu, kita buat umrah dulu baru haji. Ni dia buat haji dulu baru umrah, tapi tak sempat buat umrah. Meninggal dunia baru selesai tahlul thani, balik meninggal. Tahun 2018 saya pergi umrah. Seorang namanya Pak Awang daripada Madinah sampai Mekah, buat tawaf, sa'i, masuk bilik, tidur habis. Allah. Maksudnya tidur habis. Selesai tahlul. Dan kita pun tahu orang yang selesai tahlul, orang yang selesai buat umrah, dosanya Allah ampunkan semua. Dan hari ini tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita duduk di alam damai ceras dan kita berada di Lembah Kelang. Tuan-tuan pun baca media sosial, saya pun baca media sosial. Seorang yang namanya Rosliman namanya. Rosliman. Rasanya Jawa tu. Jawa. Kan Jawa. Rasanya kalau Rosliman, Kadiran, Abun, Sudirman. Sudirman, itu semua Jawa tu. Tapi tuan-tuan, tak kisahlah dia nama Jawa ke apa. Tapi apa dia yang terjadi? Subuh tadi tuan-tuan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan? 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Asyhadu an la ilaha illallah. Ketika itu tuan-tuan dan puan-puan, maka dia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Allah. Apa lagi? Di Kedah tahun lepas, seorang yang sedang membaca khutbah, Sultan Kedah datang, Menteri Besar datang, dan dia sebut perkataan terakhir, ittaqullah. Ketika ittaqullah itu, nyawa dia keluar dari badan, tuan-tuan. Allah. Apa lagi? Di Allahumma salli alaihi wasallam, di Bangi, Sungai Merap, sedang sujud, seorang askar pencen sedang sujud, dan ketika itulah Allah mengambil nyawanya. Allah. Dan itu antaranya, tuan-tuan dan puan-puan, kematian-kematian yang patut kita cemburu. Bukan pasal cemburu tentang bagaimana orang tu boleh kaya, macam mana orang tu boleh dapat isteri lawa, macam mana boleh orang tu dapat harta yang banyak, rumah yang besar, tanah yang banyak, dan macam-macam lagi, yang semua itu adalah sementara. Mungkin nanti tuan-tuan dan puan-puan, saudara Samsul Debat, sahabat saya akan kongsikan tentang kita cari harta yang sementara ini yang membuatkan kita banyak buat dosa. Tuan-tuan, Allah akan matikan apa yang kita suka. Kita suka karaoke, tuan-tuan. Ada orang mati tengah karaoke. Allah. Dalam ada kencing manis, dalam ada darah tinggi, dalam ada orang kata kau tetap juga keluar. Dia kena husnuzan, dia nyanyi lagu Sumayyah. Sumayyah sampai Sumayyah tinggi tu kot. Part tinggi tu tak sampai. Tuan-tuan, mungkin kita sangka baiklah. Mungkin sangka baik. Ada juga orang mati, ustaz, mati dalam masjid. Allah, alhamdulillah, bagusnya mati dalam masjid. Tapi rupanya tuan-tuan dan puan-puan, dia mati dalam masjid, dia nak tengah curi tabung masjid. Dia tengah tungging nak ambil duit tabung masjid tu, dan ketika dia nak ambil tu, tiba-tiba Allah ambil nyawa dia, dan Allah orang kata mati dalam husnul khotimah. Dan ada juga cerita, tuan-tuan dan puan-puan, seorang orang tua, dia orang masjid tapi mati dalam longkang. Mati dalam longkang. Orang kaji-kaji kenapa, rupanya tuan-tuan dan puan-puan, dia nak pergi menyelamat satu orang hamba Allah yang baru jatuh dalam longkang. Dalam dia nak pergi ambil, nak selamatkan orang tu, tiba-tiba dia tergelincir, jatuh dalam longkang, dan kepala dia terhentak tepi longkang tu, dan dia meninggal. Itu juga mati dalam baik-baik. Dia mati tempat tak baik. Mati tempat dalam longkang tak baiklah, tapi dia mati dalam baik-baik. Dan orang tengok, oh Allah, apa ni Tok Imam ni mati dalam longkang. Hadirin hadirat, tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, Nabi SAW, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Manaf bin Qusay bin Qilab bin Murrah, seorang yang pembawa rahmat ke atas muka bumi ini, seorang yang patut diidolakan, seorang yang patut kita ikuti. Seperti kata Nabi, sahabat saya tadi, tuan-tuan dan puan-puan, seorang yang patut kita ambil dia, sunnah dia kita kena ikut, walaupun sedikit. Macam kami ni, tuan-tuan, saya ni dengan Samsul Debat ni, tuan-tuan, nampak dia hitam ni, saya colorkan putih. Subhanallah. Saya colorkan sebab saya nak bagi dia berbeza. Sebab nanti orang tak tahu antara kami berdua ni siapa abang, siapa adik. Jadi saya warnakan sikit putih supaya saya nampak tua sikit. Saya tadi tak cukup supaya tak nampak dia nampak abang. Itu dia. Tapi tuan-tuan, janggut ni walaupun orang kata sikit, ini sunnah. Ini sunnah. Maka sunnah ini, tuan-tuan dan puan-puan, jangan diperkecilkan. Saya pun, tuan-tuan dan puan-puan, ada juga orang tanya, Samsul, ya, kan? Ini janggut ke bulu ketiak? Dia kata bulu ketiak, Ustaz. Agak-agak, tuan-tuan. Kalau kita tak tahu, jangan hina. Sebab apa? Tadi Ustaz Samsul ada sebut tentang Anas Ibn Malik. Ada satu hadis, tuan-tuan, ada cerita tentang Anas ni bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kan? Wahai Rasulullah, aku ni rindu kat engkau, aku ni sayang kat engkau. Besok kalau aku mati besok, macam mana aku nak cari engkau? Tuan-tuan, bab mati ni saya pun, tuan-tuan, semua takut, semua orang takut. Tetapi tuan-tuan, bila kita ni pasti mati, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap makhluk, setiap manusia pasti akan mati, dan kita pasti akan menuju ke padang mahsyar. Bagaimana Nabi nak kenal kita? Anas tanya, ya Rasulullah, macam mana kami nak kenal?
Apa jawab Rasulullah, tuan-tuan dan puan-puan? Rasulullah kata, cari aku di 3 tempat. Pertama dia kata, wahai Anas, nanti di akhirat di padang mahsyar cari aku dekat mizan. Cari dekat mizan. Kedua, cari dekat mana? Tepi titian sirat. Ketiga, dekat mana tuan-tuan dan puan-puan? Ketiga, cari dan tunggu aku dekat telaga Al-Kausar. Tuan-tuan, kalau kita cari pun tuan-tuan besok, kita tak tahu dekat mana Nabi kenalkan kita. So Nabi nak kenal kita macam mana? Tuan-tuan, kita dekat masjid, orang lelaki-lelaki selalu datang masjid hari Jumaat. PKP kadang-kadang pun orang kata main lambat, terpaksa duduk di luar, kan? Dah azan dah, macam saya dekat masjid sana, lagi 10 minit nak masuk masjid, Allahu Akbar Allah, duduk tengah beratur, lambat, ditinggal tak boleh masuk. Apa dia tak boleh masuk? Tak apa, tapi sekurang-kurangnya kita selalu dengar apa dia? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tuan-tuan, kalau kita jawab alhamdulillah, kalau kita tasbih, tahmid, tahlil, takbir, kita dapat satu benda tu saja. Tetapi tuan-tuan, kalau kita selawat, kita dapat banyak benda. Tuan-tuan pun ustaz, belajar dah lama. Saya ni baru nak start. Tuan-tuan, tuan tahu ayat itu yang saya bacakan tadi, kalau kita selawat kepada Nabi, Allah kata apa? Aku dan malaikat berselawat ke atas Nabi, wahai orang-orang beriman, berselawatlah kamu. Dan Nabi SAW berkata apa balik, tuan-tuan? Kalau kita berselawat ke atas Nabi, Allah akan selawat kepada kita. Tuan-tuan, Allah akan doakan kita. Jangan kedekut untuk selawat, dan selawat ini akan memberi cahaya kita di akhirat. Cahaya kepada kita. Ada orang kata nak kenal, macam contohlah tuan-tuan, syafaat Nabi ni. Saya ni mungkinlah, kami berdua ni orang terkenal lah. Samsul Debat pernah cerita satu cerita, dia pergi ke Sarawak. Pergi ke Sarawak dengan ustaz-ustaz ramai-ramai. So dia masuk dulu. Ustaz Don ni masuk lambat. Ustaz Don ni jumpa orang, Ustaz Don ni dia suka raih orang. Saya faham. Ustaz Samsul Debat dengan saya pun okey, ambil gambar. Siapa ambil gambar tinggi macam ni RM10. Baling macam ni nanti, baring macam ni RM20. Lepas tu kami pun termasuk dalam. Tapi Ustaz Don ni dia punya layan orang, dia punya cerita apa, cerita kita leceh lama tak jumpa Marwada. Jangan dia punya lenggok Penang Marwada. Sudah sampai dia tertinggal, nak tertinggal kapal terbang. Dia nak tinggal kapal terbang. Masuk dekat bila kita nak masuk kapal terbang, dia akan satu pagar ataupun satu pintu. Pintu tu tuan-tuan dan puan-puan, kalau dia kata no entry, no, tuan-tuan tak boleh masuk. Tapi tuan-tuan, dia ada satu peluang di dunia ini, dipanggil syafaat muka. Kapal terbang belum jalan lagi, dia akan close 1 jam. So kita ada masa lebih kurang 55 minit, 45 minit. So bila tunjuk tuan-tuan, buka mesh, tengok dekat yang jaga pagar tu, dia kata no. Ustaz Don, dia kata kan. Bila kata Ustaz Don, kita pun ya, ni apa siapa lambat? Tadi orang ambil gambar leceh, nak layan apa semua. Lambat sikit kan. Habis dia boleh masuk kata. Ni kalau ikut tak boleh masuk ni, tapi oleh kerana Ustaz Don yang biasa, Ustaz Don biasa seorang masuk. Itu syafaat muka tuan-tuan. Macam tu juga tuan-tuan, kalau kita ada anak-anak. Mana yang mana satu Tan Sri dia, mana satu Tan Sri? Ni tuan-tuan. Ni saya bagi clue lah. Tu imam satu. Imam satu. Pun Tan Sri juga. Akan, masya-Allah. Tuan-tuan, ni dia panggil surat recommendation. Kata kita ada anak nak minta sekolah. Kata sekolah ni lah PKP dan sekian, besok nak masuk sekolah agama, sekolah apa ni, berasrama penuh. Maka dia perlu satu surat. Surat apa ni sekian, dia panggil recommendation. Surat akuan, minta tolong sikit ni, tolong sikit dia ni sekian. Dia pergi ambil minit lah. Ni sekian, baru kita pergi minit sekolah, terbawa sekian, dapat surat ni, surat sokongan. Maka surat sokongan tu tuan-tuan dan puan akan menyokong dia dapat. Tuan-tuan, di akhirat nanti tidak ada bantuan siapa-siapa dah. Tak ada bantuan siapa-siapa tuan-tuan, melainkan bantuan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan, ada orang kata tak apa, aku tak payah amal benilah, tak payah bantuan lah siapa ni, aku ada amal sendiri. Tuan-tuan, amalan kita buat ni, ada orang kata kukuh boleh pakai, saya pun tak berani tuan-tuan. Sebab dalam surah Al-Hijr, Iblis bercakap dengan Allah.
Wahai Allah, kalau engkau pernah murka dekat aku dah. Ni cerita ni daripada dia punya translation lah Ustaz. Kalau betul engkau murka pada aku ya Allah, maka panjangkan usiaku. Allah kata aku berkenankan, aku panjangkan usia engkau sampai hari kiamat. Allah, kalau betul kau marah aku lagi, aku minta satu, bagi aku peluang untuk anak Adam ini tengok benda buruk nampak baik, benda buruk nampak baik, benda baik nampak buruk. Tuan-tuan, kita ini adalah makhluk akhir zaman. Iblis ini hidupnya jutaan tahun yang lalu, dan dia tahu kelemahan kita. Dia akan masuk dekat kita, tuan-tuan dan puan-puan. Kata guru saya, Iblis ini akan bagi kita jadi jahat. Kalau dia tak boleh kita bagi jahat, tuan-tuan dan puan-puan, dia akan buat kita jadi kita macam baik sangat. Takabur, bongkak, ujub, macam-macam. Tuan-tuan, saya ni buat kerja dakwah baru 8 tahun Ustaz. Baru 8 tahun. Dulu jadi artis tuan-tuan, boleh pakai kereta macam-macam. Ni saya cerita pengakuan diri sendiri. Saya jadi artis dulu tuan-tuan 26 tahun, 8 tahun jadi pendakwah. Dulu masa jadi artis, orang bayar ribu-ribu, boleh beli kereta macam-macam. 8 tahun berdakwah ni tuan-tuan dan puan-puan, pakai kereta buruk, pi balik. Dulu pergi show dapat 3-4 ribu. Pergi dakwah ni tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang dapat 30 ringgit, dapat 50 ringgit. Dalam hati ni dia cakap, syaitan dia bisik, habis buat kerja dakwah pasal apa? Buat apa macam ni, buat apa macam ni, bukan dapat apa. Dalam hati dia cakap macam tu. Macam tu juga tuan-tuan dan puan-puan. Saya bukan nak kata mungkin semua ahli syurga belaka, tetapi ikhlas tuan-tuan. Ikhlas. Sebab tu dalam surah Al-Quran ada 114 surah, 113 surah ada nama yang kalau kita dalamnya kita baca ada nama surah tersebut. Yasin, surah Yasin. Kan? Apa lagi? Surah Al-Anfal. Yas'alunaka 'anil anfal. Apa ni? Surah Al-Kahfi. Semua ada nama-nama tersebut. Kalau nama surah mesti ada dalamnya ada nama itu disebut. Tetapi surah Al-Ikhlas 4 ayat tak ada pun sebut Al-Ikhlas. Sebab ikhlas itu tidak nampak. Ianya cuma ada di dalam hati sanubari kita, dan kita harapkan apa yang kita buat ini penuh dengan keikhlasan. Maka tuan-tuan dan puan-puan, ayuh kita cemburulah kepada orang yang mati dalam baik-baik, supaya kita ini mati dalam keadaan yang baik-baik, kerana kita ini pasti akan mati. Saya pun tuan-tuan dan puan-puan, apabila Ustaz Samsul Debat tadi cerita tentang kematian datang, kita ubah-ubah tempat. Video viral banyak Ustaz kan? Kadang-kadang kita marah, pasal apalah kereta ni start tak mau hidup, start tak mau hidup, start tak mau hidup. Kereta ni perlahan lah sangkut-sangkut. Rupanya tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita pergi masa itu, kita keluar rumah, kereta lain datang, langgar kita dan kita mati. Kita tak tahu tuan-tuan dan puan-puan. Ayuh kita perbaiki iman kita. Kata guru saya tuan-tuan dan puan-puan, iman ini boleh disukat. Kalau kereta boleh disukat dengan meter, kelajuan kereta kita laju boleh disukat dengan meter. Tapi tuan-tuan, iman kita nak sukat dengan apa? Sukat dengan baca ayat kedua dari surah Al-Anfal. Innamal mu'minuna iza zukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanau wa ala rabbihim yatawakkalun. Pada hati orang beriman itu, apabila disebut nama Allah, bergetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, yakni Al-Quran, bertambah-tambah lagi iman mereka. Dan semoga mereka itu tergolong dalam orang-orang yang bertakwa. Maha benarlah firman Allah SWT. So tuan-tuan dan puan-puan, nanti ada pusingan lagi lepas ni? Kalau nak dipusingkan lagi boleh. Saya nak serah pada Ustaz Samsul Debat lepas ini. Tapi sebelum kita serah ke tuan-tuan, nanti boleh tuan-tuan tengok dekat luar sikit. Izinkan saya promosi sedikit. Sebab anak saya tadi ada bawa kerepek, ada bawa minyak wangi dari Mekah. Siapa yang berhajat boleh lihat, boleh tengok dekat luar. Dan juga saya ada bawa ni, saya pakai baju neck coles. Ni neck coles ni bukan baju. Lagi orang kata nak beli baju pula. Yang ada atas ni ada bendera. Ada bendera. Ini sebenarnya adalah produk minuman kesihatan. Jus minuman kesihatan. Saya orang yang dah berusia juga.
Kawan-kawan saya pun ramai yang meninggal dalam keadaan yang tak sengaja, tak tahu pun ada penyakit. Antaranya Abang Boce, antaranya Ashraf Sinclair, antaranya Syamrin fotograf, antaranya Faizal Yusof, antaranya beberapa nama-nama tuan-tuan yang datangnya mati kita tak tahu. Apa dia penyakitnya? Penyakit darah tinggi ataupun heart attack. Nampak sehat tapi rupanya dekat dalam tak tahu kolesterol banyak. Maka tuan-tuan dan puan-puan, ada satu produk namanya Netcoles dan ianya boleh melancarkan perjalanan darah kita, menyihatkan tubuh badan kita. Harganya cuma RM60 sebotol. Ada sahabat saya dekat luar sana jual baju kuning. Tu dia angkat botol tu. Dan juga ada satu untuk sakit lutut. Saya juga dah berusia, daripada rokok nak pergi ke sujud memang sakit lutut. Bila nak bangun daripada sujud ke atas pun nak solat, sakit lutut. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Rupanya lutut dengan lutut ni dia tulang. Tulang ni dia akan ada jelly. Jelly inilah yang membuatkan bila kita bertambah umur, jelly ni tak ada. Maka ini kita minum untuk menghasilkan jelly itu balik. Maka ada jus sendi. Siapa yang berhajat sila dapatkan dekat luar. Dan juga saya disediakan satu tabung. Tadi tabung masjid. Saya ni ustaz nak mengajar Al-Quran. Saya dah mengajar Al-Quran 2 tahun untuk warga emas di sekitar Bangi. Anak-anak murid saya semua umur 50 ke atas. Ada yang dah ada stroke, ada yang sakit pun belajar dengan saya. Saya bukan mengajar di rumah, tapi saya nak bangunkan rumah saya untuk jadi anjung ngaji Samsul Gaurau. Pelajarilah Al-Quran dan ajarlah Al-Quran. Ya, saya belajar dari kosong ustaz. Daripada tak kerti, saya ada sahabat saya orang kampung saya kat sini namanya Sofia. Dia pun tahu saya belajar dekat kampung. Tok guru kami nama Tok Su Maryam. So Quran ni bila kita baca kita rasa, tapi kalau kita tak baca dia lari. Saya dah rasa dah Quran ni lari tinggalkan saya. Dan apabila saya jatuh cinta dengan Quran balik, saya pegang Quran tu kuat-kuat. Dan hari ini saya nak mengajar Al-Quran. Jangan sampai saya lupa. Saya nak mengingatkan depan orang ramai. Masa mengajar Al-Quran, ada satu ayat Al-Quran yang mengandungi seluruh huruf Al-Quran. Ya. Iaitu ayat yang terakhir dalam surah Al-Fath. Muka surat 515 atas. Maknanya kalau orang yang bukan nak belajar ekspres, tapi orang yang nak mendalami makhraj huruf Al-Quran dengan satu ayat bermula dengan Muhammadur Rasulullah sampai azimah, bacalah ayat yang terakhir daripada suratul Fath. Muka surat 515. Sebab ramai orang dia terlupa apa tu. Betul. Dan juga bacalah Al-Quran. Kerana saya merasa nikmat cintanya kepada Al-Quran, maka dari Al-Quran akan datang cintanya kepada Rasulullah dan cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sudah dulu dah 20 minit dah saya berkongsi ini. InsyaAllah salah silap tuan-tuan dan puan-puan saya minta maaf. Apa yang baik, apa yang buruk yang disampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan sudah pastinya dari Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan dan puan-puan. Kalau terkurang datangnya daripada kelemahan saya sendiri. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, saya serahkan kembali kepada Ustaz Samsul. Dan Ustaz Samsul Debat akan buat penutup insya-Allah. Kita akan jumpa lagi tuan-tuan dan puan-puan di lain masa dan waktu. Majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kita baru mukaddimah. Isinya belum lagi. Jadi mukaddimah yang telah disampaikan ini nanti isinya didengar oleh akan diberitahukan oleh Ustaz Samsul Amri. Jadi Ustaz kita dah cerita banyak tadi, dah sebut sampai kematian, mencintai Allah dan Rasulnya, rindukan Allah dan Rasulnya, cemburukan Allah dan Rasulnya. Dalam perjalanan hidup kita ni panjang lagi. Saya sebenarnya sengaja nak melambat-lambatkan supaya jemaah makan lambat, supaya dapat pahala banyak sikit. Jadi kalau di pengakhiran ini kita jangan namakannya penutup, sebagai permulaan kebaikan untuk kita semua. Jadi kalau boleh Ustaz Samsul Amri mulakan balik semula pada malam ini, permulaan penghidupan kita untuk 20 minit ataupun 30 minit yang akan datang ini. Sampai lepas itu bolehlah nak berhenti untuk kita dapat sama-sama berjemaah Isyak. Dan moga-moga para jemaah sekalian jangan pejam mata lagi, jangan lemah semangat lagi, tingkatkan semangat anda. Kan? Sebab apa? Nanti anda pada pagi besok akan mengalami satu perubahan dalam kehidupan. Anda bangun awal pagi, 4 pagi, kemas katil dan kemas tempat tidur, mandi, sembahyang tahajud, datang masjid beramai-ramai. Silakan Ustaz Samsul Amri. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas peluang yang diberikan, permulaan yang baik.
permulaan yang kita nak capai. Saya nak bawa balik, imbau balik waktu kita ke Mekah dulu. Siapa kebanyakan kita dah pergi Mekah, Madinah, umrah, haji. Naik Airbus daripada Mekah ke Madinah atau Madinah ke Mekah, perjalanan lebih kurang naik bas tu 5 jam lebih kurang. Mesti akan ada yang tanya. Mesti akan ada yang tanya, Ustaz, agak-agak dalam pukul berapa sampai? Ustaz, kita dah berhenti tak ni Ustaz? Punya rimeh naik bas kan? Wahal bas aircon ni, bas aircon dengan leather seat ni, duduk selesa, mengelatuk dah sejuk naik bas kan. Dan kemudian nak beritahu apa, ponek dulu dalam bas, ponek. Lambik lagi ke Ustaz? Yang seorang tu dah tak sabar. Dan dalam pada masa yang sama, kalau kita yang dah biasa dengan majlis ilmu ni, kita pandang keluar, kita nampak bukit bukau, kita nampak pokok pun jarang-jarang jumpa, nampak batu-batu je. Dan kita teringat, macam mana Nabi hijrah dulu? Maknanya kita ambil pengajaran apa? Nek moyang sore Nabi berhijrah, tengok macam tu dengan kawin kontang, dengan tak ada apa-apa. Masalah kita kena ingat, bukan itu pun jalan yang Nabi ikut. Sebab Nabi ikut jalan yang tidak biasa dilalui oleh manusia biasa. Nak gambarkan apa kayak kita, ibrah yang kita nak ambil, hijrah ni bukan senang. Berubah ni bukan senang. Berapa ramai kawan-kawan nak bang Samsul kau yang kata saya dah berubah, alhamdulillah, saya seronok dengan hijrah. Tak lama tu buka dah tudung balik. Tu belum cerita yang kau jap jantan, kau jap betina, kau jap jantan, jap betina. Poning, dia pun tak tahu dia senapang atau tidak. Kan? Kek-kek elok pakai lelaki, tiba-tiba kek Makkah pakai telokong apa hal? Kan? Tak, makna kata nak tunjuk apa? Bukan senang. Bukan senang. Sebut niat Dan kita cerita tadi tentang bagaimana kita nak mengubah diri kita. Rupa Nabi dah ajar, ta'dibu auladukum bisalasati asya. Adabkan, didik dengan adab anak-anak kamu itu dengan 3 perkara. Bab adab cerita. Rupa-rupa bab adab ni lah. Kita hari ni cerita bab perubahan ni, saya tengok dalam ni tak ada. Semua elok ni. Sajuk mata tu daripada sajuk dan solalap tu. Dapik pula bersandar umat kan. Asal Kan? Itu hilang tu. Kan? Tak. Nak beritahu kita ni insya-Allah yang datang saja ni insya-Allah ada harapan. Tapi yang kita risau ni tu yang tengah mengelinjang kat luar. Yang dekat Padang cari konsert, cari apa, tak habis-habis. Kan? Boleh pula perempuan yang bertudung kan, sama-sama lah menyalurkan lilin, sama lah dia berkabung sedih sebab artis Korea bunuh diri. Dia kata dia pun nak mati sama. Mufti wilayah masa tu tagur dia. Dia boleh jawab tu, dia tahu apa. Dia sound Malik Mufti tu, dia tahu apa tu. Bayangkan, apa silap adab. Adab sebenarnya. Sampai Imam Malik kata, biarlah kita ni ilmu sikit tapi jangan tak ada adab. Imam Malik kata. Nabi macam mana dengan orang tua? Adab, walaupun orang tua tu Yahudi. Bab adab ni kita out sikit, budak-budak kita. Yang best tu mak ayah pula cakap, ada yang adab ni dulu-dulu je, sekarang tak payah, modern. Sebab adab lah orang masjid bagi, walaupun cawannya ada oleh, walaupun pasangannya tak kono. Tak nak beritahu sebab apa? Dia adab ni pasal. Jadi bila kita salah, jemput minum tuan, orang tu pun capai, terima kasih. Dia minum pegang. Adab. Orang tua-tua dulu, kalau bagi gelas tak ada alih, memang dia lempar balik. Teruk mana, macam miskin mana. Memang miskin pun. Tapi maksud miskin tu, miskin adab. Hantar anak habis sekolah pergi mengaji. Ni Ustaz Samsul. Kan? Saya hantar Ustaz, tolonglah Ustaz. Tolong ajar anak saya ni rotan ni Ustaz. Ustaz ambil lah Ustaz. Tak sabatlah anak saya ni, jangan mati sudah. Adab.
Macam tu sekali. Itu pun bergantung sorah serotan belum tentu guru tu nak terima lagi. Adab. Kan? Anak-anak jangan cerita lah kan. Anak-anak hari ni bertunang bersanding gila betul. Siapa ngajar pun tak tahu. Macam-macam cara buat gaun daripada dewan masjid ni sampai ke pintu pagar rapat nak rumah tahu panjang. Ikut siapa? Kan tanda-tanda orang yang jobo tu tahu tak jobo ni sebenarnya cakap ni sombong, belagak. Kan? Nak tunjuk apa ke orang? Bab adab ya cerita. Kan? Saya cerita tadi orang ni, anak-anak hari ni cerita adab selesailah masalah sosial itu ya. Itu kan. Nampak orang tua dulu lalu dapat je nak lalu dapat tumpang lalu bukan menunduk aja siap minta izin. Pakcik saya tumpang lalu ya. Lalu. Ada nak lalu belakang. Pakcik saya lalu belakang. Jangan. Depan. Ada bolo. Dia membolo pula. Macam-macam pula. Belago pula dengan tu belakang tu. Nak maknanya ada kepantangan orang tua dulu jangan lalu belakang tak bagi kan. Lalu depan. Tak apa lalu depan tak apa. Ada. Assalamualaikum cik. Salam. Fahal. Nak jumpa nak jumpa mak. Oh iya ke cik? Tak apa cik duduk lah saya panggil mak. Mak cepat mak. Dia tutup diri cepat mak. Jangan lama sangat. Tengah sadap cerita tu. 7 hari mencintaiku 2. Lama pula amak ni berburak. Ya Allah. Hai orang ni kata nak ajak menikah. Kau nikah anak apa lama pun nak berburak. La ilaha illallah. Sudahnya balik makcik tu. Habislah cerita tu. Tapi adab sebab hormat orang tua. Sekarang Assalamualaikum salam. Mak ada cik ikut belakang. Dah lah rumah teres tengah pula tu. Rumah teres tengah. Oh tu kotuk dah India pula buka tahu rumah dapur pula dah. Salah rumah kena kira balik semula. Bab adab. Nabi aja ta'dibu auladukum bisalasati asya'. Adabkan anak-anak kamu dengan 3 perkara. Pertama bihubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ajar anak kita sayang Nabi. Penghijrahan yang paling besar sekali nak berubah. Sebab apa? Pada Nabi itu ada uswatun hasanah, contoh ikutan terbaik. Kita nampak Abang Samsul Rarau, dia buat rumah ngaji baik, betul baik, jangan risau, Nabi lagi baik. Nampak seorang budak tu dia tolong orang tua melintas jalan, baik betul budak tu, jangan risau, Nabi lagi baik. Kita nampak orang tu sedekah. Yang saya cerita tadi, yang Abang Samsul cerita tadi, Kek Soman dia sedekah pembinaan masjid tu 100 juta. Masjid yang satu lagi pun dekat 1 juta juga. Kemudian tapak saja 5 juta, 6 juta bayar. Baik tak? Memang baik. Jangan risau, Nabi lagi baik. Dia bagi 1 juta, dalam account bank dah berjuta lagi. Nabi bagi sampai tak ada apa-apa. Saya pernah buat tu. Pernah buat sekali nak bawa keluarga saya pergi Makkah, pergi umrah. Saya cakap dengan mak saya nak bawa lah. Saya bukan cakap saya sama macam Nabi, tak, saya cubalah buat satu perkara. Saya kata, mak nak bawa lah ahli keluarga kita yang susah-susah pergi umrah. Elok tu, bawa lah. Tapi kau dah cakap ni kat Makkah ni kau kena buat. Yalah, nak buat lah ni tu sebab cakap. Lepas itu tak lama tu balik ke Malaysia. Dalam tahun depan tu baru saya dapat buat kira-kira 50 orang nak bawa pergi umrah. Ya, bayangkan saya pergi umat banyak terdatik dalam hati tu. Sudah tak apalah. Dalam ceramah selalu sebut sedekah tak pernah miskinkan orang. Keluar 2 manung. Pertama akaun tu manung, kedua saya manung. Banyak manung. Tapi bila sampai ke tanah suci, ada ahli keluarga saya yang sampai yang memang siap senarai insolvensi dah, bankrupt, tak boleh pergi Makkah. Tapi dia buat rayuan dapat pergi jajak tanah ke tanah suci. Meniti air mata, saya nampak dia menangis. Hilang rasa duit saya tak ada. Betul tak? Ya Allah Akbar. Bila tengok dia gembira tu tak ada rasa apa. Selang 3 bulan balik ke Malaysia, Allah ganti balik duit saya tu. Nah masa tu tak adalah cakap mujur balik modal. Tak. Masa tu saya fikir, siapa lagi dia nak tolong? Tolong jangan angkat tangan. Ni contoh Kita tolong orang, jangan risau. Kita sebut dalam Quran, Allah sebut dalam Quran,
Kan? Barang siapa yang berjuang, berjihad fi sabilillah dengan Allah, kerana Allah niat maka dia akan mendapati bumi Allah ni luas betul sampai hijrah dia dan rezeki yang banyak. Apa takut? Jadi PKP kita tengok watak sebenar manusia. Dia kata dia hamba Allah, tapi dia gambar baik benda yang Allah tak suka. Apa yang pemimpin suruh, apa pemimpin larang, jangan pergi tempat ni, jangan pergi, buat juga. Ya, dah pakai golang dah. Kau duduk rumah hantar-hantar, duduk dia diam. Keluar juga, langsung jadi sifat gangga. Dogi. Tahap Johnny pun tak tahu. Kan? Sudah apa jadi? Kan? Tok sebar dengan budak-budak pun kono. Kan cakap apa? Niat kerana Allah, jangan risau. Kedua, Allah dan kita sebut rezeki datang daripada Allah. Tapi bila susah sikit mengelupuk, tak ada kebantuan untuk kami. Dan ketiga, manusia selalu sebut dia akan mati. Tapi perangai macam tak nak mati. Untuk orang macam tu ya. Dopan kutuk tak sampai lagi kau penceramah ni. Tak lambik pula dia. Apa hal? Payah betul. Jangan-jangan batal. Oh, seorang tu pula. Wah, tengah semayang kat luar. Lambik sikit. Hari saya hari ni minta maaf, muka pun layu sikit. Ini program compact. Lepas ni ada satu lagi. Tak apa kocok hari ni. Orang rumah muka dah sampai ke lantai lah. Tak sampai cakap dah. Tak apalah, perjuangan kan. Lebih macam mana kan? Saya ceramah kat Masjid Ijuk tu lagi lah. Saya memang gamal, saya naik Azia kocik ya. Tadi pun tak dibagi masuk tadi. Dia bagi yang van zakat ya, sebab dia penaja utama program kita malam ini. Yang kat belakang tu, tit Azia menyohon. Saya turun Jomin datang dekat saya. Apa hal? Tanya orang. Saya penceramah. Penceramah tengah hujan. Penceramah. Okey, masuk boleh masuk. Tapi faham dia jalan tugas. Dia takutkan satu rumah tak boleh masuk. Saya ceramah ke Ijuk. Ke masjid tu. Saya memang masuk. Saya sampai ni azan. Sampai tu saya tak tahu yang masuk. Lihat duduk dalam kereta. Orang azan tak masuk lagi. Orang qomat pun masuk. Sebab saya nak duduk saf belakang sekali. Senang nak jamakkan isyak dengan maghrib. Habisnya semayang. Pakcik sebelah tu tegur saya. Berjamaah belum sampai lagi tu. Sudah dan salah masjid ke apa? Saya pun tanya siapa berjamaah? Samsul Debat. Sudah, dia tak kenal saya siapa. Tengok depan-depan. Saya baru nak cakap, saya lah Samsul Debat. Dia tambah lagi tu. Sebelum sampai, tambah lagi. Semenjak keluar TV ni lambat sampai la ilaha illallah dah kono. Langsung sanyap. Lah tak cakap apa. Sudah pengurusi masjid tu nampak saya, tuan bagi tuan nak mulut. Saya pun salam bagi dia, pakcik saya mulut dulu. Dia berpandang saja. Saya duduk sampai depan duduk kat meja kuliah, pandang pakcik tu dah tak ada. Balik dah pakcik tu kat tak apa tu, orang tua-tua dulu cakap siang pandang-pandang, ni malam pandang tak nampak lagi nak baca no. Kan, tapi itulah kita. Hidup kita. Maka pertama sayang Nabi. Nak sayang Nabi macam mana cara? Pertama sebut nama Nabi selalu. Ini perubahan yang kita buat. Tadi Abang Samsul orang sebut tentang selawat. Selawat banyak-banyak. Kan? Saya tanya orang kampung saya, ada satu samah kat satu tempat kat ni 9 tu. Apa masa apa selawat cik? Selawat apa? Selawat lah, tanya pula. Dah kena marah dah aku pula. Selawat ini kita mendoakan keselamatan dan kesejahteraan Nabi. Sebut nama Nabi selalu. Sekali selawat pada Nabi, 10 kali Allah dan malaikat mendoakan kesejahteraan kita. Kedua, amalkan sunnah Nabi. Hidupkan sunnah Nabi. Dua-dua ni lah password nak bagi Nabi kenal kita akhirat esok. Kau tidak bayangkan rugi kita. Ya Rasulullah, bantu aku ya Rasulullah. Kau siapa? Aku tak kenal kau. Allah, rugi ya kita. Rugi mana-mana. Kita dalam ni, duduk dalam ni, boleh terfikir, rugi. Ada orang, masjid pun tak datang, ceramah pun tak dengar. Dia kata nonsense, dia kata. Ada orang cakap. Kita doakanlah yang baik-baik itu. Dan kita doa, mudah-mudahan kita terus istiqamah. Sebab ini perubahan yang paling susah sekali adalah
mengekalkan istiqamah kita berada dalam suasana ibadah. Kedua, bihubbi ahlihi, mencintai, menyayangi ahli keluarga Nabi. Kena buka buku sirah. Ni kat rumah bukan main lagi Jack and the Beanstalk dan Snow White and Seven Dwarfs. Kan? Buku sirah Nabi tak ada. Kalau tanya anak sekolah agama semua lancar, kita pun tak lancar. Hari tu PKP, hikmah barulah dia tahu berapa banyak sejadah ada dalam rumah. Lah 3 lai kau, abang tu ya ada. Baru tahu 20 tahun kahwin baru tahu. Barulah suami tu tahu banyak lagi surah dalam Quran tu selain pada surah Al-Ikhlas. Baru tahu. Berapa ramai suami pada malam raya tak dapat tidur, menangis menghayati teks khutbah yang bakal dibacakan esok pagi. Berdiri atas sofa sebab mimbar tak ada, atas sofa berdiri janji tinggi. Ada hikmah. Dan yang ketiganya disebut biqiraatil Quran, dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Baca insya-Allah, tenang hati kita. Saya berani cakap lah, Abang Samsul Rau ni satu kekuatan dia mengajar Quran. Dia rajin mengajar Quran. Dengan mengajar tu kita pun belajar sama, mengulang sama. Itulah kekuatan. Itulah kekuatan kita sebenarnya umat Islam. Kalau orang tanya apa punca, bergaduh, bercakap apa semua, Quran dalam mu tinggal. Yang bergaduh tu tak nak tengok Quran lah. Bercakap sebab itu, sebab ini, sebabnya, sebab duit, sebab atau sebab kuasa, sebab apa punca. Tak balik pada setting Quran tadi. Quran dan hadis Nabi dah sebut. Bila aku tak ada, besok aku tinggalkan kalian dengan 2 perkara. Dan kalau kalian berpegang pada kedua-duanya, nescaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Kita sibuk sebut polemik. Contohlah, ni bukan kata saya nak cerita politik dah. Polemik siapa agaknya akan jadi ketua, siapa jadi Perdana Menteri, siapa jadi ketua menteri, itu kan. Dan apa nak jadi politik negara, macam mana ekonomi kita, macam mana kewangan kita, macam-macam kita bincang. Nabi dah sebut, balik pada Quran dan sunnah, takkan sosek selama-lamanya. Tak kira siapa. Tak kira siapa. Hidup kita susah, pening apa lah? Quran. Bergaduh dengan bini, Quran. Anak kita pening, apa pasal anak aku ni? Quran. Jadi insya-Allah dengan tu kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Jadi itulah yang Nabi sebut. Nabi dah beritahu kat kita. Jawapan dah ada kat depan mata kita. Tadi Abang Samsul Rau meniaga pun sadap KPA, sah sadap. Belilah. Saya selalu sebut macam tu dengan harapan dapat free. Jadi kebanyakan masuk memang berjaya lah. Tu sebab saya sebut jugalah, memang sadap. Tak KPA tu, sah sadap. Mengeletek nyamu dak sadap. Yo. Pelampau tu buat kempen ni kan. Begitu juga tuan sahabat saya ada seorang tu pun ada datang lah. Dia pun meniaga dekat tempat saya ceramah, dia bawa madu lebah. Tuan-tuan tengok kan, madu kululut, madu tualang. Kemudian ada satu buku. Buku tu dah lama tuan-tuan dan perempuan cari kan. Buku kahwin bukan nak suka-suka jam. Buku daripada Syamsul Debat. Harga RM16. Malam ni kita promosi RM10 je. Siapa yang rasa ala dia dah tua tak payah baca dah, ikit dengan reben, hadiah hangkat orang. Sekarang ni kan tengah musim mengawan ni. Bagilah budak-budak yang nikah tu kau baca ni elok-elok macam tu. Jadi itu saja daripada saya. Saya ucap terima kasih banyak. Betul, ini bukannya pengakhiran sebenarnya. Apabila kita menyangka kata pengakhiran, itu adalah permulaan sebenarnya. Mudah-mudahan ada sesuatu yang baik untuk kita. Ingat yang baik-baik, fikir yang baik-baik, buat yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah balas yang baik-baik. Saya minta maaf banyak-banyak, salah silap, terkasar bahasa dan sebagainya. Sungguhnya baik itu datang dari Allah SWT. Mana kurang itu macam kelemahan kami semua sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, kita dah dengar Abang Syamsul Rau, kita dah dengar Adinda Syamsul Amri, Syamsul Debat. Banyak hikmah, banyak ilmu, banyak yang dikongsikan pada malam ini. Moga-moga ia menjadi permata untuk kita bawa balik. Pengakhiran daripada
forum kita pada malam ni, saya nak tinggalkan dengan suatu hadis Nabi SAW. Nabi menyebut, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a walau kana muhiqqa. Aku penjamin bagi anda untuk sebuah rumah di laman surga bagi orang yang meninggalkan pertengkaran walaupun dia di pihak yang benar. Wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba walau kana mazaha. Bagi orang yang meninggalkan perbohongan, sebuah rumah di tengah-tengah surga walaupun dia hanya bergurau. Wa bi baitin fi a'lal jannah liman hassuna khuluqah. Dan aku jamin sebuah rumah di surga yang paling tinggi bagi orang yang memperelokkan akhlaknya, memperelokkan pribadinya, memperelokkan dirinya. Moga-moga apa yang disampaikan oleh kedua-dua Syamsul kita yang kita sayang ini, moga-moga dia datang lagi tempat kita ni, jadi permulaan untuk kita memperbaiki akhlak kita yang mulia, insya-Allah. Karena Nabi menyebut innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Aku diutuskan untuk mengelokkan kemuliaan akhlak. Tuan-tuan dan puan-puan dikasihi sekalian, jangan lupa lepas daripada ini kita ada satu acara yang lebih besar daripada segala-galanya, iaitu menunaikan solat Isyak secara berjamaah. Dan lepas tu jangan balik makan dulu. Kerana apa? Kerana kalau tuan-tuan tak makan, maka tak habislah makanan tersebut. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.